Assalamualaikum Pak Atan. Akhirnya. 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 Ada pun ini otai kita. Saya perkenalkan ya, inilah saya punya rujukan, sumber rujukan. Kalau dari segi muziknya, dari segi temponya, otai orang lama, dia memang penggiat. Pak Atan ni penggiat seni bangsawan dari Indonesia lagi. Dari kecil memang Pak Atan dah belajar muzik dalam bangsawan tu sendiri dan berhijrah ke Malaysia. Kemudian beliau banyak boleh bermain alat muziknya, hampir berapa belas alat muzik. Muzik yang utama macam piano, akordion, biola, seruling, bass, apa lagi gitar, gambus. Bukan tu saja, Pak Atan pun boleh membaiki alat muzik tu sendiri ya. Dan memang inilah saya punya sumber rujukan. Kalau dari segi muzik, dari segi bunyi, dari segi temponya, dari segi notasi muziknya, dari segi bar muzik tu, sebenarnya saya ada merancang untuk buat notasi muzik untuk dendangan syair ni sendiri. Minta bantuan Pak Atan dari segi dendangan, bukan dari segi muzik yang ada bridge, intro tu semua kan, supaya lebih mudah untuk kalau ada bengkel je, kita boleh bawa, saya boleh bawa sekali notasi muzik tu yang dibuat oleh Pak Atan nanti untuk panduan kepada peserta. Lebih mudah membacanya, notasi muzik tu, tangga nadanya mana, yang mana dia punya note yang mana, apa semua kan. Inilah orangnya Pak Atan. Baik, Cikgu Ahmad Ramli kita pun dah sampai. Assalamualaikum Cikgu. Kita sekarang bersiaran langsung di Facebook saya. Siapa pun boleh tengok kita punya video Google Meet ni. Kita malam ni berbincang tentang pemurnian dendangan syair tu dalam masa sejam atau sejam setengah dari sekarang, insyaAllah. Kita cuba berbincang, merungkai apa yang boleh, sama-sama berbahagi pengalaman, berbahagi ilmu, serba sedikit untuk panduan peserta-peserta pendendang-pendendang syair supaya lebih tambah baik, supaya lebih meningkat kualiti prestasi dendangan, baik dalam mutu persembahan ataupun pertandingan. Berbeza kan, kalau persembahan di atas pentas pun perlukan seni persembahan tu, menuntut dari segi teknik vokal yang baik, dari segi busana semualah. Kalau kita mendendangkan syair untuk anak-anak sendiri di rumah, tak adalah peraturan, tak perlulah memberatkan benda-benda tu semua kan. Itu perbezaannya. Dan semestinya dendangan syair ni pun adalah sebuah bentuk nyanyian. Macam mana pula kita ada juga yang mengatakan yang bersyair ni bukan macam menyanyi, bukan macam berlagu asli. Sebenarnya kita melihat panduan yang paling dekat dengan dendangan syair ni adalah nyanyian lagu asli, sebab banyak berlenggok, ornamentasi, patah lagu, iramanya hampir-hampir sama dengan lagu asli. Itu sebenarnya kita membuat rujukan dari segi dendangan tu kepada nyanyian lagu asli sebenarnya kan. Baik, sekarang ni malam ni kita santai-santai saja. Kita nak merungkai isu-isu yang timbul dalam dendangan syair itu sendiri. Mulai tahun lepas, kalau untuk Dewan Bahasa dan Pustaka telah pakai skema pemarkahan yang digunakan oleh Jabatan Warisan Negara yang bermula pada tahun 2018. Skema pemarkahannya agak berbeza. Ada 4 bahagian utama yang diperincikan. Sebelum tu ada skema pemarkahan
pemarkahan yang lain yang dibuat oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, dan perbincangan untuk skema pemarkahan yang baru oleh Jabatan Warisan Negara tu, saya dengan Cikgu Zarina antara orang yang terlibatlah dalam perbincangan awalnya. Cuma kami tak dapat salinan yang lengkap selepas tu, sebab bengkel yang kedua kami tak terlibat. Bengkel yang pertama tu kami terlibat, ada masa sesi perbincangan skema pemarkahannya. Baik, Cikgu Ahmad Ramli, macam mana nak mulakan dulu apa isu-isu yang timbul di dalam pertandingan dendangan syair yang kita boleh sama-sama bawa bincang, sama-sama cari jalan memurnikan apa yang sepatutnya yang boleh dibuat ditambah baik. Dipersilakan Cikgu Ahmad Ramli ni, beliau merupakan seorang penyanyi lagu puisi yang terkenal tahun 90-an dulu RTM selalu memang beliau lah antara, kalau lagu puisi je kita dengar selain kumpulan Kopratasa, Cikgu Ahmad Ramli. Beliau seorang pendidik, pensyarah dari IPG. Saya punya kawan Cikgu Sofia pun anak murid beliau juga. Dia kirim salam kepada Cikgu Ahmad Ramli. Dia kata Cikgu Ramli ni memang seorang yang lembut sangat, macam sifat ayah-ayah. Dari segi pembawakan lagu puisinya pun macam itulah, kita boleh nampak kan lagu-lagunya tu sangatlah mendayu-dayu, dan beliau juga sangat mahir dalam ilmu taranum tu. Nanti kita tengok apa yang beliau nak kongsikan tentang lagu puisi dan juga dendangan syair ni. Dipersilakan Cikgu Ahmad Ramli. Terima kasih sudi berkongsi ilmu pada malam ni, mudah-mudahan bermanfaat, kita boleh berbagi sesama. Dipersilakan. Boleh dengar Boleh. Dengar. Boleh dengar. Dengar Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucap syabaslah kepada Saudara Amran kerana ambil inisiatif ini untuk kita berdiskusi lah tentang dendangan syair. Saya bila mengikuti sebenarnya sebab syair ni bukanlah asing dengan orang Melayu sebenarnya. Lagi orang macam saya ni banyak terlibat dengan lagu-lagu asli, lagu-lagu Melayu lah. Jadi syair betul lah macam saudara Amran kata tadi, dia syair ni, dia adalah lagu juga. Lagu, bila kita kata lagu, maknanya dia tertakluk lah kepada peraturan-peraturan lagu dan sebagainya. Jadi saya bila mengikuti, saya pernah mengendalikan beberapa siri dendangan syair ini, dan saya dapati yang sedia ada di sekitar kita ini nampaknya tidak begitu faham tentang apa tu teori-teori dan bagaimana ianya didendangkan. Jadi saya, kalau kita nak katakan sebelum you nak mendendangkan syair itu, you perlu menguasai teori muzik. Itu sukar juga lah, sebab nak menguasai teori-teori ini memang mengambil masa dan perlu kelas formal dan sebagainya. Tetapi bagi orang kebanyakan kebiasaan, mereka hanya mendengar. Tetapi bagi saya, mendengar itu okey, ramai orang boleh menyanyi dengan cara mendengar. Tetapi kita tak boleh lari daripada memahami juga sedikit banyak tentang teori muzik yang terlibat di dalam mendendangkan sebarang lagu. Memang saya terlibat dengan lagu puisi, dan pengalaman saya mencipta lagu puisi. Kemudian saya mengubah muzik-muzik yang mengiringi lagu puisi, dan juga syair juga saya buat, cuma saya tak dapat nak expose dan benda itu sebab saya telah terlibat dalam zona lagu-lagu puisi. Jadi kalau saya terlalu sangat melibatkan diri dengan dengan syair dan sebagainya, mungkin pihak-pihak yang lain menganggap saya tidak memberi tumpuan pada lagu puisi. Tapi sebenarnya kalau saya menumpukan pada lagu syair juga, itu bermakna saya menumpu kepada nyanyian. Tak kira lah
nyanyian itu lagu modern, nyanyian lagu puisi, dendangan syair, atau kita nak panggil dendangan, tapi nyanyi juga. Dendang nyanyi dan atau gurindam, nazam, buddha, atau di Pulau Pinang, Borea, itu juga termasuk dalam Melayu, sebab ada rangkap-rangkapnya yang memang mempunyai peraturan-peraturan tertentu. Jadi banyak benda yang kita buat bila melibatkan nyanyian, maka dengan sendirinya kita tertakluk pada teori-teori musikal yang sedia ada. Kalau lagu Melayu ini, banyak sebenarnya lagu-lagu Melayu itu dipengaruhi oleh seni Taranum. Banyak. Mungkin orang belum mengkaji bagaimana dia nak dikaitkan. Kalau kita nak bincang di sini pun memang mengambil masa yang sangat panjang. Sebab saya sendiri mengkajilah bagaimana lagu Melayu ini bentuknya sangat asing berbanding dengan lagu-lagu Inggeris, lagu-lagu negara yang lain. Jadi maka saya dapat satu keputusan, satu jawapan bahawa lagu-lagu Melayu ini, terutama lagu-lagu asli, syair dan sebagainya, sangat rapat dengan perkembangan seni Taranum. Sangat rapat. Yang mana kalau kita kata lagu-lagu yang dalam nada irama, dendangan syair yang dalam nada minor itu, dia sebenarnya kalau mengikut dalam ilmu Taranumnya, dia dipanggilkan nahawat. Nahawat minor sebenarnya ada dalam skala ataupun makam lagu nahawat. Dan kalau ianya berada dalam skala major, maka kita boleh kaitkan dia, boleh nampak bahawa dia adalah dalam skala makam Ciharka. Contohnya lagu Batu Belah. Batu Belah memang 100% menggunakan skala Ciharka. Ya, Ciharka. Right? Okey, itu saya nak memperkuatkan bahawa untuk mengetahui sedikit sebanyak tentang bagaimana nak mendendangkan lagu, kita kena tahu teori muzik itu sendiri. Yang sedikit banyak kita tahu ialah bahawa dalam irama muzik ini, termasuk dendangan syair, dia mesti ada tone bunyi yang berbeza-beza. Dia mesti ada itu, sekuen itu, berstruktur, berskema. Itu adalah muzik. Yang kedua, kita mesti kenal nada, key. Banyak orang menyampaikan syair mula dengan nada yang satu, A dengan satu, kemudian bila di tengah ditukarnya nada dan hujungnya nada dah jadi lain. Yang ini tak sepatutnya berlaku dalam penyampaian syair. Sepatutnya dia kekalkan nada itu daripada awal sehingga akhir, nadanya sama. Dan amat malang sekali kalau kita katakan bahawa syair ini, dendangan syair ini tidak ada tempo. Itu kesalahan sangat besar. Kerana setiap lagu yang dicipta mesti berasaskan kepada tempo. Bagaimana dendangan syair itu boleh disampaikan secara bebas begitu? Ada istilah yang digunakan. Tetapi asal kepada penciptaan itu mestilah bertempo. Bagaimana dia disampaikan? Boleh ada dua. Satu, dalam tempo, atau tidak menggunakan tempo ataupun free tempo. Yang baru ni saya dah di dalam FP saya dah sebut dah. Kita ada satu istilah dalam muzik yang dipanggilkan rubato. Rubato itu kalau boleh dirujuk bahawa rubato itu adalah kaedah bagaimana kita memanjang atau menyedihkan sesuatu itu untuk menyedapkan persembahan. Dan unsur rubato ini sangat banyak dalam lagu-lagu syair. Dalam syair kita ambil contoh yang menunjukkan tentang rubato. Syair, bukan syair, lagu lama yang didendangkan oleh Ar Ismail. Saya ingat Amran biasa mendendangkan lagu ini dalam YouTube-nya. Amran ingat tak lagu Kamaruzzaman? Oh ya Allah, lagu kegemaran. Kamaruzzaman? Lagu Rintihan Kamaruzzaman tu memang kegemaran tu. Memang. Rintihan Kamaruzzaman merupakan satu contoh yang terbaik
dari segi lenggok, cengkok, ornamentasi yang ada dalam itu, yang di dalam ada dua unsur. Satu, berada dalam tempo. Dua, berada dalam bentuk rubato. Kalau kita tengok di bahagian awalnya dibuat secara rubato. Sunyi sepi. Kamran, ingat kan? Ya, ingat. Itu ada rubato. Yang dalam tempo, angin lalu, itu dalam tempo. Kan? Ada dua kaedah yang digunakan untuk lagu tersebut. Dan kita perhatikan betul-betul, itulah seni yang ada dalam lagu Melayu. Dan juga mungkin lagu-lagu lain. Dan seni ini dibawa ke dalam syair, ataupun rubato itu dibawa dalam syair. Maka syair boleh berada juga dalam dua keadaan, bertempo ataupun secara rubato. Kalau kita tengok syair Selendang Delima, memang dari awal sampai habis rubato. Dia bawa cara masing-masing. Rubato ni tak boleh ditulis. Tetapi kalau kita mengetahui asas penciptaan lagu itu, maka kita dapat kenal pasti manakah tone yang duduk dalam beat yang pertama. Dia mesti duduk dalam counting 1, 2, 3. Kalau kita dapat mengenal pasti ini, maka kita akan dapat mengenal struktur lagu itu mengikut tempo, tetapi disampaikan dalam bentuk rubato. Saya ada beberapa contoh yang saya rasa tak perlu saya bagi di sini, akan mengambil masa yang, insya-Allah kalau diizinkan kita boleh terbitkan contoh-contoh syair yang sama yang dibuat dalam bentuk rubato, syair yang sama juga dibuat dalam bentuk bertempo. Saya mempunyai contoh 3 irama syair yang telah saya masukkan dalam bentuk rubato, kedua-dua sekali rubato dan juga bertempo, iaitu Batu Belah, Rindu, Sarawak ataupun Narasi itu, dan juga satu lagi saya tengah ada 4 semua. Saya dah buat dah. Boleh saya bila-bila saja saya terbitkan sebagai contoh memahami apa yang dimaksudkan dengan rubato. Jadi banyak juga peserta-peserta yang mengambil bahagian dalam pertandingan-pertandingan, dan sebenarnya pertandingan-pertandingan kita ni banyak lebih kepada mendendangkan syair, bukan menulis lirik ataupun irama sendiri. Jadi bila ia melibatkan dendangan, maka kita perlu lihatlah apakah cara mendendangkannya dengan betul, dengan lebih baik, ataupun mungkin orang banyak mengatakan bahawa mereka dah betul. Okey dah betul, tak apa, tapi kita nak membaiki lagi supaya kita kita akan dipandang tinggi lah oleh masyarakat dunia, bahawa kita seni Melayu ini juga tahu tentang hukum hakam dalam menyampaikan hasil seni kita. Jangan orang di luar sana menganggap kita tidak tahu. Sebenarnya sepatutnya kita applykan apa teori muzik itu, applykan kepada ilmu seni muzik yang ada di dalam negara. Saya ingat cukup setakat ini. Nanti saya kupas tentang kesilapan-kesilapan yang ada di dalam penyampaian syair-syair yang telah pernah saya dengar di dalam YouTube, di dalam Facebook dan sebagainya. Jadi kita boleh baiki bersama. Baik. Terima kasih Cikgu Ahmad Ramli. Bukan saja seorang penyanyi lagu puisi, tapi beliau juga boleh mencipta lagu puisi itu sendiri. Itu betapa pentingnya bila kita menuntut ilmu kepada orang yang betul-betul mahir, yang ada ilmu teori dan amalinya, teori dan praktikalnya, supaya kita lebih jelas terma-terma muziknya, panduan kita lebih terarah, tidak tersasar, tidak menyeleweng, tidak menyimpang ke arah yang lain. Dan Cikgu Ahmad Ramli tadi dah kupas tentang rubato tu, yang temponya agak bebas, tapi kalau bila kita terbitkan lagu tu, saya bagi contoh lagu Ghazal untuk Rabiah pun ada rubato di permulaan lagu.
itu pun dah menggunakan tempo sebab dia membuat album. Ada susunan muziknya, ada tempo tertentunya perlu diikut. Melainkan kalau dinyanyikan secara langsung, rubato tu mungkin boleh dibebaskan temponya mengikut alunan penyanyi ataupun pendendang. Begitu juga dengan syair, ada dua kaedah tu, boleh buat mengikut rubato ataupun mengikut tempo yang menggunakan minus one. Saya jamin semestinya kena ikut tempo lah. Kalau muzik secara langsung yang selalu saya buatlah dengan Pak Atan, memang Pak Atan lah pilihan utama saya kalau untuk mengiringi sajak ke, mengiringi syair ke, sebab ada jiwa dalam mainan muziknya. Dan memang saya pakai teknik kaedah rubato tu sebab saya punya alunan ada waktu panjang, ada waktu pendek, tidak tetap. Saya suka lebih bebas kalau untuk persembahan. Kalau pertandingan, bab tempo tu ada markah. Kalau terkucil sana sikit, sini sikit, sana sikit, mesti kena potong. Mesti juri akan potong lah. Dan macam Cikgu Ahmad Ramli kata, kita kalau pertandingan dendangan syair, sudah semestinya kita memberatkan kepada kaedah teknik vokal itu sendiri. Dari segi tonnya, dari segi karakternya, dari segi nada, tangga nadanya, dari segi pernafasan, sebutan, intonasinya, semua tu yang lebih kita beratkan. Kalau pertandingan mencipta irama syair, memang kita akan memberatkan kepada irama. Macam anugerah juara lagu, pertandingan mencipta lagu, semestinya markah yang paling besar sekali adalah dalam melodi. 40% markah di dalam anugerah juara lagu itu sendiri, 40%-nya terdiri daripada markah kepada penciptaan, pengubahan irama lagu. Kalau dendangan syair, sudah mestilah sebenarnya kalau ikutkan skema pemakaiannya, sepatutnya lebihnya kepada vokal ataupun suara itu sendiri yang melebihi yang lain, sebab banyak memainkan teknik vokal di dalam dendangan. Baik, sebelum kita pergi kepada panel-panel yang lain, kita jemput all time music kita ni, iaitu Pak Atan. Memang inilah rujukan saya kalau ada apa-apa kemusykilan dari segi temponya. Banyak, terus terang saya banyak sangat belajar dengan Pak Atan ni. Tinggal lagi saya tak pandai main muzik, rugi sangat-sangat. Macam Pak Atan dia boleh main piano, main biola, main akordion, main macam-macam, dan boleh juga menulis notasi muzik, membaca muzik, membaca not-not muzik tu. Beliau merupakan bekas orkestra di BKL, dah pun bersara, sekarang duduk rumah, terapi dengan muziknya. Walaupun dah profesional, tahap profesional macam ni, selalu membuat persembahan luar negara semua, masih lagi belajar. Tengok YouTube, tengok luar negara punya mainan muziknya bagaimana, selalu tambah baik. Dan itu menjadi contoh kepada saya dan saya ikut. Setiap masa memang saya merujuk kepada orang yang betul-betul mahir. Kalau dari segi lenggokan, macam mana lenggokan kita nak buat supaya lebih halus, lebih cantik didengar, saya ada merujuk kepada kawan-kawan yang macam Johan Lagu Asli Kebangsaan, macam Ika sendiri, macam maknya sendiri, Mak Asmida tu, mak kepada Ika juga ada panelnya malam ni. Memang saya banyak merujuk supaya benda yang kita buat tu lebih cantik. Dan kebetulan saya pun sering membimbing pelajar-pelajar IPT sekolah untuk dendangan syair ni. Selain sajak, saya takut untuk berkongsi benda yang salah tu. Yang itu takutnya, itulah saya membuat rujukannya. Baik, kita persilakan Pak Tan untuk berkongsi sikit, jangan panjang sangat. Kongsi sikit dari segi kaedah muziknya. Pak Tan ni memang luas, ya, dia punya ilmu muziknya. Dan berdemo sikit Pak Tan, muzik akordion ke, biola ke, gesekkan sikit. Apa itu tempo yang rubato tu yang bebas, dan apa itu yang ada macam lagu asli kebanyakannya, kalau tak silap saya, menggunakan tempo 4/4 tu kan.
boleh Pak Atan demokan sikit, tengok macam mana dan dari segi nyanyiannya macam mana kita nak ikut. Baik, dipersilakan Pak Atan. Kalau Amran boleh dengar, Pak Atan cakap. Baik, boleh dengar jelas. Assalamualaikum semua sahabat-sahabat saya. Selamat Hari Raya. Sebenarnya saya tak ada apa pun. Cuma saya kebetulan sejarah hidup saya memang bekerja dalam muzik, bidang muzik. Jadi memang terpaksa lah saya dalam bidang itu memang belajar lah sampai sekarang. Bukan ada apa pun, berdasarkan minat daripada kecil. Jadi saya setuju dengan cakap Cikgu Ramli tadi. Memang itulah salah satu elemen muzik yang dalam kita menyanyi atau bersyair dan sebagainya. Memang itulah sebenarnya yang mesti kita ada sikit, tak banyak pun, tapi kita faham sudah cukup untuk kita berlatih sendiri. Di sini macam Amran, Pak Atan nak menekankan sikit bukan apa, penambahan sikit saja, semua orang boleh buat, berlatih pitching berdasarkan skill-skill yang kita tahu, dan kita boleh menambah skill tu. Kita tengok macam mana orang belajar menyanyi, dari situ kita dapat rasa yang mana yang tepat, kurang tepat, dan cantik, bagus, lebih bagus. Semua orang boleh buat, insyaAllah. Jadi mengenai yang pendapatan demo ni, macam mana Amran pasal kelengkapan ni, hubungan kita ni tak berapa jelas lah. Main-main begitu saja boleh lah. Okey Amran, boleh dengar? Boleh Pak Atan. Pak Atan demokan sikit akordion tu ke yang dekat belakang tu. Pak Atan demokan akordion tu, bunyikan untuk irama lagu Seri Mersing ke. Oh ya, itu ya. Contoh sikit aja lah. Sebenarnya alat-alat muzik ni yang ada kelengkapan seperti piano, dia ada chord, ada bass, mengandung chord. Begitu juga dengan gitar. Jadi salah satu daripada alat muzik yang macam itu akordion ni lah, sebab dia ada kiri kanan. Jadi dia ada komplement. Jadi kalau kita mengiringi apa-apa yang simple, yang sebaringkas, bolehlah kita buat. Untuk itu orang menyanyi kan. Jadi contoh yang simple lah. Sedap. Sedapnya Pak Atan main. Terima kasih. Tak ada lah, biasa saja, bukan ada apa. Itu semua orang boleh belajar benda tu, simple saja. Kita tak payah mengkaji teori sampai banyak-banyak. Sebenarnya bila kita dapat sikit, kita amalkan dengan ketepatan dia pun sudah cukup sedap dah. Apa lagi orang yang ada suara macam sahabat-sahabat kita ni yang ada suara memang boleh sangat. Cuma kadang-kadang kita tak ambil peduli atau yang sikit tu. Yang terutama sekali macam kata Cikgu Ramli tadi lah, kita mesti
merasakan beat tu dalam diri kita. Beat saja. Mengenai batu lanjutan itu boleh kita berdapat daripada pergaulan kita daripada kawan-kawan yang lain. Kalau kita bercampur lah. Itu saja. Pak Atan ada permintaan lah. Boleh tak? Ika nyanyikan lagu berdesing tak berdesing kot, mudah-mudahan. Ika nyanyi lagu Seri Mersing tu, Pak Atan mainkan akordion ni, bolehkah? InsyaAllah boleh lah. Ambil key dulu. Dengar ya. Ini panduan ya. Kalau dengan pemuzik, kalau dengan pemuzik kita kena ambil kunci suara tu dengan pemuzik. Yang Pak Atan main ni key apa? Saya agak G kalau perempuan. Key minor boleh, insyaAllah boleh. Boleh kejap ya. Nampak buka ya. Lagu-lagu Melayu kurun bertambah nanti mengenangkan nasib, mengenangkan nasib. Hati kurun bertambah hati, mengenangkan nasib, mengenangkan nasib yang hilang. Terima kasih, ya Allah. Tak boleh tahan. Terima kasih Kak. Inilah seni pusaka bangsa kita yang kita kena pertahankan. Inilah sebenarnya tendangan nyanyian dalam kemelayuan tu. Kita sampai apa yang
lenggak-lenggok suara tu. Dia lenggok-lenggok tu bukan sekadar pamerkan saja, tapi ada jiwa, ada ceritanya, ada kesedihannya, ada mulusnya Melayu tu, kesopanannya. Itulah dia dendangan syair yang kita tekan-tekankan ni. Macam Cikgu Ahmad Ramli kata, pentingnya tempo tu juga. Saya pun masih belajar, saya pun lemah dalam bab tempo tu, dalam bab tangga nada menepati tu pun saya ada juga tergelincir sana tergelincir. Itulah sebabnya saya pun merujuk macam dengan Mak Ika ni sendiri. Kadang-kadang saya tak malunya lah saya mesej, kadang-kadang malam-malam pun saya mesej, saya tak percaya, tanyalah Ika, saya tanya. Dan lagu Seri Mersing ni pun sebelum ni saya sendiri pun saya bersyair, ya Allah ya Rabbi, kerasnya macam dandut. Sebelum ni dandut mengejut lenggoknya. Jadi jiwanya tak sampai lah, dia punya keasyikan, kemerduan, kelembutan tu tak ada. Bila saya belajar, saya bertanya dengan Mak Ika, saya melihat, mendengar. Kalau nak tahu, adik-beradik Ika ni semuanya merdu-merdu belaka suara dia, ya, dan mahir berlagu asli. Sebenarnya sepatutnya kita semua kebanyakannya perlu menerapkan nilai seni budaya ni dari kecil. Benda ni lah, lagu-lagu asli ni dulu. Di samping syair ni, lagu-lagu asli ni pun kita kena benam, semai, minat, mahirkan. Tak kenal maka tak cinta kan, orang cakap. Dari kecil lah kita kena semai. Inilah dia seni pusaka kita yang kita kena pertahankan sampai bila-bila. Dan perlu ada sebenarnya modul pembelajaran di sekolah seni-seni macam ni, seni-seni Melayu ni, kan, di samping aswara. Tapi aswara pun dah tak berapa dengar benda-benda macam ni. Sekolah rendah, sekolah menengah, IPT perlu. Sebab ini pun sastra, ini pun nilai sastra. Lagu Melayu asli itu adalah nilai sastra. Seni katanya pantun, terungkap pantun yang dilagukan. Ini pun lagu puisi sebenarnya. Lagu puisi syair pun lagu puisi tradisional, kan. Ini pun lagu puisi sebenarnya. Hanya Allah yang tahu betapa indahnya kita punya seni Melayu. Jadi baik, terima kasih banyak-banyak atas muzik yang sangat membuai dari Pak Atan. Terima kasih kepada Ika, alunan lenggokkan bak air yang mengalir je, kita dengar macam air mengalir, tak ada gangguan apa, tenang, tenteram, menusuk ke kalbu apa yang dikatakan, diungkapkan. Baik, sebelum saya melalut panjang lagi, kita cuba dan satu lagi, kita hanya tahu mendendangkan irama, mendendang dalam pertandingan, dalam persembahan, tapi kita tak tahu dari mana bermulanya cetusan irama-irama syair yang ditemui, yang baru, yang menarik, yang ada tarikan yang tersendiri, yang ada chorus. Biasanya dulu kita dengar yang serenada delima tu je kan, yang mendayu-dayu saja. Sebenarnya pencetusnya dari kajian 3 orang pensyarah Universiti Malaya, 2 orang dari Akademi Pengajian Melayu dan seorang dari Fakulti Muzik, Dr. Nasir, Dr. Indrawati dan Dr. Zahir. InsyaAllah besok pagi saya akan bertemu bual dengan Dr. Nasir pasal kajian beliau ni dengan berlanjut, dan dah ada pun buku kajian dan juga album yang diterbitkan. Projek ni bawah Jabatan Warisan Negara, Jabatan Kebudayaan dengan kerjasama JKKN, Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Tahun 2008 irama-irama yang ditemui ni dah pun dipentaskan, dipersembahkan, didendangkan di pentas Taman Budaya Kuala Lumpur, JKKN Kuala Lumpur. Dan Cikgu Zarina ni merupakan salah seorang pendendang awal yang mempersembahkan irama syair yang beliau dapat dari guru besar dari bosnya sendiri di sekolah beliau, seorang tokoh Penglipu Lara Johor, arwah Haji Ali Badrun. Kita pendengarkan Cikgu Zarina berceritalah sikit pasal irama tu. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cikgu Zarina. Assalamualaikum juga kepada semua yang hadir pada malam ini.
Cikgu Ahmad Ramli, Cikgu Atikah, Cik Amran Ibrahim, Cikgu Mia dan juga Cikgu Pak Atan ya. Alhamdulillah malam ini kita dapat sama-sama berkongsi maklumat. Saya tertarik dengan keterangan daripada Cikgu Ahmad Ramli tadi tentang tempo, cepat ataupun lambat. Tempo tu cepat ataupun lambat sesuatu lagu kan. Tapi ada yang disebutkan tadi tentang free tempo iaitu rubato. Okey. Jadi kebanyakan irama-irama syair ni rupanya memang ada rubato di awalnya ataupun sepanjang syair itu didendangkan. Mungkin ada beberapa irama syair itu yang ada temponya. Contoh macam dodoi ada tempo. Sebab kalau dodoi itu dia dah tetap iramanya. Bismillah itu suatu asma, suatu disebut mula pertama. Jadi dah ada dengan tempo. Tapi kalau yang rubato tu mungkin kepada perindu. Saya tengok pada sini, kalau mengikut penerangan Cik Ahmad Ramli tadi, inilah tuan suatu cerita, dagang yang yatim empunya kata. Mungkin di situ agaknya yang Cik Ahmad Ramli maksudkan tentang rubato. Jadi nanti kita nak minta penerangan Cik Ahmad Ramli lagi sekali lah tentang itu ya. Jadi berkisar kepada irama-irama syair, sebenarnya sebelum ini ramai beberapa tokoh yang telah pun menggali irama-irama syair seperti Datuk Zulhina Hassan ya, kemudian Datuk Arifin Said, Cik Roslan Madun, seorang pensyarah Encik Fauzi, dan saya mempelajari irama syair ini daripada tokoh penglipur lara negeri Johor yang juga merupakan tokoh warisan orang hidup ya, iaitu arwah Tuan Haji Ali Badrun bin Haji Sabur. Saya belajar ni hanya kerana menghormati beliau pada mulanya, membantu beliau, tetapi kerana dah selalu diajar, ditunjuk dan mengikuti beliau ke mana saja apabila membuat bengkel. Jadi saya lama-lama saya menjadi minat dan saya tertarik dengan irama-irama ini. Itu alhamdulillah lah kerana saya dapat ilmu ini diberi oleh guru saya, arwah Tuan Haji Ali Badrun bin Sabur, menyebut tentang irama-irama yang telah dibuat kajian oleh 3 orang pensyarah daripada UM. Saya ada bukunya sini. Ini bukunya. Dr. Indrawati Zahid, Ketua Jabatan Bahasa Melayu dan pensyarah di Akademi Pengajian Melayu, Profesor Madya Dr. Zahid Ahmad dan Dr. Muhammad Nasir bin Hashim. Profesor Madya Dr. Zahid Ahmad ni pensyarah Jabatan Kesusasteraan Melayu, Akademi Pengajian Melayu. Dr. Muhammad Nasir bin Hashim pensyarah muzik, pengarah dan konduktor Simfoni Orkestra di ketiga-tiganya daripada Universiti Melaya. Jadi mereka membuat kajian di seluruh Malaysia dan juga termasuk Indonesia sedikit, dan mereka menghasilkan beberapa irama yang dikumpul dan dinamakan mengikut nama-nama yang telah kita ketahui sekarang ini. Antaranya adalah Mayang, Perantau, lepas tu Dodoi, Hiasan, Perindu, dan ada lagi Pucuk Kalumpang, Pekan Baru, Bilal Osman dan juga Temenggung. Jadi antara penyair-penyair yang turut sama mendendangkan irama syair yang telah ditemui oleh 3 orang pengkaji daripada Universiti Melaya ni, pensyarah 3 orang pensyarah ini ialah Tuan Haji Ali Badrun, arwah Tuan Haji Ali Badrun bin Haji Sabur, saya sendiri, kemudian yang berbahagia Profesor Datin Nur Estri daripada UM, Puan Haji Asabanun Merekan, Tuan Haji Hamdan daripada Selangor, Puan Puan Maryam Awanglah, lepas tu Puan Wan Asmalinda daripada Kedah. Jadi kami
mendapat tugasan untuk mendendangkan irama-irama ini, kemudian dirakamkan semasa di Taman Budaya pada tahun 2008. Jadi irama-irama ini kemudiannya disebarluaskan lagi, dan alhamdulillah sehingga hari ini kita dapatlah nama-nama irama ini dalam pertandingan-pertandingan syair yang ada sekarang, anjuran Dewan Bahasa dan juga Jabatan Warisan Negara. Jadi itu sedikit yang saya dapat ceritakan tentang irama-irama inilah. Jadi itu latar belakangnya mengenai irama-irama ini saya dapat dan saya kongsikan bersama-sama dengan guru-guru dan juga pelajar-pelajar lain yang ingin mempelajarinya. Itu saja yang tentang latar belakang. Okay, baik, terima kasih Cikgu Zarina. Dan usaha untuk memperkenalkan irama-irama ini telah pun diambil alih oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia. 2009 telah pun bermulanya pertandingan deklamasi sajak berserta dendangan syair untuk remaja pada masa itu, dan saya salah seorang jurulatih untuk pelajar IPG pada waktu itu. Ingat lagi nama pelajar tu Tuan namanya. Saya melatih pelajar tu deklamasi sajak. Pada masa tu 2009 ke 10 saya tak ingat, bermulanya pertandingan di BP tu dan diperkenalkan irama-irama yang telah pun ditemui ini tadi untuk peserta-peserta mendendangkan syair separuh, seterusnya deklamasi sajak. Pada waktu tu peserta kena mahir dua-dua, deklamasi sajak dan dendangan syair sekali, ya. Itu cabarannya. Dan mungkin sebab tu cikgu kan, saya pun alhamdulillah mahir dua-dua tu, ya. Dan diteruskan di BP, teruskan dengan usaha kesungguhan daripada penyair yang kita kenali, Tuan Roslan Madun yang digelar Raja Syair sekarang ni. Beliau meneruskan usaha dengan pegawai Dewan Bahasa dan Pustaka Puan Zaitun, dah pencen orangnya, dan beliau jugalah yang sering membawa saya, mendidik saya, memberi saya ruang dan peluang untuk belajar dalam bengkel-bengkel dendangan syair dan juga deklamasi sajak pada awalnya, ya, sehingga sekarang saya lebih kenal apa itu syair, dendangan, apa itu deklamasi, lebih baik, ditambah baik dari semasa ke semasa. Dan mereka telah pun menerbitkan album untuk rujukan program latihan khidmat negara pada masa itu untuk diedarkan, kalau tak silap saya, kepada peserta-peserta PLKN. Dan di dalam PLKN tu ada penghayatan sastra